Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran proses sains mendefinisi secara operasi. Okey, baiklah. Sebelum ini kita sudah mempelajari berkenaan topik berkenaan dengan kemahiran proses sains, dan hari ini kita akan menyentuh salah satu daripada kemahiran proses sains, iaitu mendefinisi secara operasi. Sebelum itu, saya Cikgu Izu yang merupakan guru mata pelajaran sains untuk tahun 4. Perhatian juga kepada murid-murid, semua sudah bersedia dengan buku teks sains tahun 4, buku catatan, alat tulis dan peranti masing-masing. Objektif utama dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal pasti maksud mendefinisi secara operasi dan contoh yang diberikan. Baiklah, apakah maksud mendefinisi secara operasi? Pada kali ini kita akan menyentuh berkenaan mendefinisi secara operasi. Sebelum ini kita sudah menyentuh mentafsir data dan juga menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi untuk yang ketiga ini, iaitu kemahiran proses sains bersepadu, kita akan menyentuh berkenaan mendefinisi secara operasi. Untuk pengetahuan anda semua, maksud mendefinisi secara operasi ialah kemahiran yang memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Contohnya, kita akan melihat bagaimana pertumbuhan anak pokok daripada kecil hinggalah ke besar. Okey, dari situ kita dapat mendefinisikan dia secara operasi. Okey. Sebelum itu juga kita akan rujuk kepada buku teks kita sendiri. Kita lihat buku teks tahun 4, Sains. Okey, di dalam ini terdapat beberapa pemerhatian yang dibuat oleh Siva dan Teruni. Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendamkan 3 tisu yang berbeza ketebalannya ke dalam 50 liter air selama seminit. Perhatikan situasi di bawah. Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Lihat air di dalam bikar. Apakah yang dapat kamu ukur? Okey, jadi Siva dan Teruni ini sudah menyediakan 3 bikar. Bikar A, bikar B dan bikar C. Dan terdapat 3 tisu, 1, 2, 3 tisu yang berbeza ketebalannya. Bermakna 3 tisu ini tidak sama. Tetapi yang sama dalam ini adalah 50 liter air. Setiap bikar ini ada 50 liter air. Bukan 50 mililiter, 50 mililiter air. Okey. Setelah diuji, okey, Siva pun berkata, saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Maksudnya, saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Cikgu dia mengatakan, jadi definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey. Dan maksud sini definisi operasi yang dikaji dalam ini adalah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey. Seterusnya, setelah pemerhatian dibuat, didapati bahawa nampaknya tisu dalam bikar C menyerap air paling banyak. Maksudnya bikar C tadi menyerap air paling banyak. Okey, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Cikgu dia mengatakan, definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang paling sedikit dalam bikar. Sebab apa? Pertama sekali tadi, mereka hendak menguji ketebalan tisu tadi.
Bermakna mereka letakkan 3 bikar itu yang berlainan ketebalan tisu. Bermakna tisu yang paling tebal akan menyerap air yang paling tinggi. Dan hasil pemerhatian itu mendapati bahawa isi padu air di dalam bikar, tiga-tiga bikar itu berlainan. Jadi bikar yang paling sedikit air adalah dikenali sebagai definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air yang tinggi, bermakna bikar C. Jadi bikar C inilah antara yang paling tinggi. Okey, yang paling tinggi maksudnya yang paling sedikit. Yang paling sedikit air yang tinggal di dalam bikar. Bermakna pemerhatian mereka adalah jawab hasil pemerhatian mereka mendapati bahawa bikar C lah yang paling sedikit air yang tinggal. Makna tisu tu yang paling tebal. Jadi yang tebal ni lah menyerap air yang paling banyak. Okey, itu adalah contoh yang kita boleh dapati dalam buku teks. Okey. Sekarang murid-murid diminta untuk melihat proses pertumbuhan anak benih ini yang telah saya sediakan. Diharapkan murid-murid dapat melihat daripada awal hingga habis. Okey, kita dapat lihat pertumbuhan anak benih. Kita akan lihat akar dia akan turun dahulu. Okey, akar dia akan bertumbuh dan bercabang. Proses ni sama dengan uji kaji pertumbuhan pokok kacang hijau yang ada dalam buku teks. Okey, sudah hari yang ke-10. Kita nampak pertumbuhannya semakin pesat. Hari ke-11. Hari ke-15. Hari ke-17, semakin membesar anak pokok dia kan, semakin tinggi. Bila semakin tinggi, apa yang banyak, apa yang bertumbuh? Siapa dapat teka? Apa yang semakin banyak situ? Akar dia pun dah mula berkembang. Hari yang ke-11 tadi akar dia dah mula meliputi keseluruhan tanah yang ada di situ. 16 ke-18, hari ke-18, ke-19, hari ke-20, ke-21, 22. Hari ke-25, pokok dia pun semakin meninggi dan didapati banyak daun yang sudah tumbuh. Okey. Baiklah, daripada gambar, daripada video ini, apa yang kita dapat definisikan secara operasi berkenaan dengan pertumbuhan anak pokok tersebut. Okey. Sebenarnya uji kaji ini sama dengan apa yang ada dalam buku teks pertumbuhan pokok kacang hijau, cuma saya mengubah sedikit yang tidak samalah seperti yang ada di dalam video ini. Cuma saya ubah sikit Okey. Apakah definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau itu? Apa dia? Apa yang awak dapat berdasarkan
mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau itu. Okey, kalau anda membuat uji kaji, pertama saya akan menyarankan murid-murid untuk merekod bilangan pertumbuhan daun dan ketinggian pokok tersebut. Okey, bermakna semakin hari semakin tinggi dan bertambah bilangan daun yang ada pada anak pokok itu, yang menunjukkan pokok itu membesar. Oleh itu, kalau kita perhatikan, mendefinisi secara operasi pertumbuhan pokok itu ialah kita melihat pertambahan bilangan daun yang terdapat pada anak pokok tersebut. Sebab apa? Bila bertambahnya bilangan daun, bermakna pokok itu semakin membesar. Selain itu juga, kita juga boleh mendefinisi secara operasi dengan melihat ketinggian pokok tersebut. Baiklah, sampai di sini sahaja. Saya ucapkan terima kasih atas penglibatan murid-murid semua untuk pembelajaran KPS kita pada hari ini, iaitu mendefinisi secara operasi. Terima kasih. Pastikan kerja rumah anda disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Hantar kerja rumah anda pada setiap hari Jumaat jam 9 hingga 5 petang. Dan jangan lupa ulang kaji jika tidak faham. Jangan lupa diulang kaji jika tidak faham. Dan boleh ulang tayang video pengajaran saya ini. Jangan lupa subscribe. Sekian. Terima kasih.